نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية والسلامة والعافية والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم. Mengangkat oleh Allah golongan yang beriman di kalangan kamu. Walladzina utul ilm, dan juga golongan yang menuntut ilmu di kalangan kamu, darajat, dengan beberapa ketinggian darjat di sisi Allah. Yang berbahagia Tuan Imam Masjid Al-Aziz Tanjung Bendahara, tuan-tuan pegawai serta tuan-tuan ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan juga puan-puan rahimakumullah sekalian tetamu Allah Ta'ala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam yang Allah kurniakan kepada kita, dan juga kita menzahirkan rasa syukur kita, tuan-tuan dan juga puan-puan, kerana Allah mengurniakan kepada kita nikmat lapang masa untuk sama-sama sekali lagi kita berada dalam suasana sebegini. Suasana yang paling dicita-citakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam buat dirinya dan buat umatnya. Itulah suasana keberadaan kita dalam majlisul ilm, majlis ilmu, dan mudah-mudahan Allah mengurniakan kesempatan ini lebih banyak kepada kita untuk waktu-waktu yang akan datang, yang masih berbaki buat kehidupan kita di atas muka bumi ini. Dan kesempatan ini juga, tuan-tuan, saya merasakan tidak terlewat untuk saya mengucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Selamat menyambut hari raya Aidil Fitri ataupun hari raya fitrah
1444 Hijri bersamaan 2023 Masehi. Moga-moga tuan dan juga puan-puan Allah menerima puasa Ramadan kita, dan juga Allah menerima moga-moganya sekalian amal kita yang sempat kita lakukan sewaktu pertemuan kita dengan Ramadan yang baru sahaja meninggalkan kita. Segala amal yang kita lakukan itu moga-moga kelak, moga-moga di akhirat sana benar-benar menjadi milik kita, benar-benar memihak kepada kita, benar-benar membantu kita, bukan atas muka bumi, tetapi untuk dan sewaktu perjalanan akhirat kita. Bermula dengan mahsyar itu, dan juga sewaktu hisab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana as-siyam wal Quran, puasa yang kita laksanakan itu, wal Quran, dan Al-Quran yang kita baca, yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, kedua-duanya akan memberi pertolongan. Puasa akan menolong, membantu, membela seorang yang meninggalkan lapar dan dahaga kerana Allah. Puasa akan menolong seorang di kalangan kita, tuan-tuan, yang meninggalkan segala perkara yang boleh membatalkan puasa kerana Allah. Puasa akan menolong kita, tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang meninggalkan segala perkara yang boleh membatalkan pahala puasa itu. Dan Al-Quran demikian juga akan membantu ahlinya, yakni mereka yang sering membaca Al-Quranul Karim itu. Dan kita nak segala amal yang sempat kita lakukan, baik pada waktu siang ataupun malam Ramadan, semuanya menjadi milik dan juga memberi manfaat, membantu kita sewaktu safar akhirat kita. Kerana tuan-tuan, ada manusia sewaktu hisab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bawa dengan pelbagai jenis pahala, dan apa yang dia bawa itu secara zahirnya telah pun melayakkan dia masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala dengan himpunan amal-amal salihnya. Dan itulah yang kita nak sebenarnya, tuan-tuan, keselamatan di dunia dan keselamatan di alam akhirat Allah. Namun tak semua kebaikan-kebaikan itu, walaupun Allah terima, akan memihak kepada kita. Dalam satu riwayat, tuan-tuan, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi menyebut ada manusia sewaktu hisab dengan Allah, dia di mahsyar ni, tuan-tuan, hisab dulu, baru ditimbang amal itu. Lepas tu dalam talqin, Imam sebut, wa'lam ya Abdullah ibna amatillah. Waktu tu sebut nama kita. Nah, dulu waktu dunia disebut nama kita dengan pelbagai gelaran, pangkat, kemasyhuran, dan bila disebut kita dihargai dengan nama kita itu. Tu waktu dunia. Satu ketika
ya, nama kita juga disebut, tetapi dalam kenangan sahaja. Orang kenang kita saat mati kita itu. Annal mauta haq, wahai hamba Allah, ana kepada hamba Allah disebut nama kita. Dibinkan dengan ayah ataupun ibu kita. Annal mauta haq, sesungguhnya mati itu benar. Itu perjalanannya. Wa anna nuzulal qabri haq, dan sesungguhnya masuk ke lubang kubur itu benar. Bahkan sekalian kami menyaksikan apa yang berlaku kepada kamu hari ini. Wa anna su'ala munkarin wa nakirin fihi haq, dan sesungguhnya soalan munkar dan nakir itu benar. Wa annal ba'tha haq, dan sesungguhnya kebangkitan semula untuk akhirat itu benar. Wa annal hisaba haq, dan sesungguhnya suatu perhimpunan kebangkitan untuk akhirat itu. Wa annal hisaba haq, sesungguhnya hisab itu benar. Buka balik segala catatan amal kita, tak tertinggal walaupun suatu catat. Wa annal hisaba haq, dan sesungguhnya hisab itu benar. Wa annal mizana haq, dan sesungguhnya timbangan amal itu benar. Lepas hisab baru mai bab timbang amal. Dan sesudah bab timbang amal itu, wa annas sirata haq, dan sesungguhnya meniti titian sirat itu benar. Waktu hisab ni tuan-tuan, seorang hamba Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ummati, dari umat aku, man yati yaumal qiyamah bisalatin, dia datang waktu hisab itu, dia bawa pahala apa? Pahala sembahyang dia. Dia bukan jenis orang tak sembahyang, dia sembahyang. Kata Nabi, wasiyamin, bahkan dia bawa sekali pahala puasa dia, baik Ramadan, baik hak sunat-sunat dia. Hebat hamba ni. Dia bukan lekeh, dia bukan cerai. Hebat. Dunia dia hebat, agama dia hebat. Sebab tu dia bawa apa yang patut dia bawa suatu pertemuan dia dengan Allah. Pertemuan dia dengan Allah, dia bawa sesuatu untuk menyelamatkan dia. Ini bijak. Yang Nabi kata apa? Al-kayyisu man dana nafsah. Orang cerdik ni siapa? Seorang yang selalu muhasabah diri dia, menghitung diri dia selalu. Untung baik, untung jahat dia bagaimana. Ni orang cerdik. Wa amila lima ba'dal maut, yang cerdik ni juga kata Nabi sesiapa wa amila lima ba'dal maut, bagi seorang yang beramal sesuatu amal lima ba'dal maut, untuk sesuatu selepas mati dia. Dia buat sesuatu bekal lepas kematian dia. Ini orang cerdik. Maknanya dia bersedia untuk jumpa Allah. Bisalatin wa siyamin wa zakah. Dia bawa pahala zakat dia. Daripada 3 perkara yang Nabi sebut, sembahyang dengan puasanya, wa siyamin wa zakatin, maknanya kata ulama, dia bawa banyak amal. Termasuklah Qurannya, sedekahnya, ulang alik masjidnya, akhlak baiknya, dibawa. Hebat. Alhamdulillah.
Patut-patut apa yang dia bawa itu boleh menyelamatkan dia di akhirat dan boleh jadi sebab dia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Tiba-tiba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yati qad syatama hadza. Dia bukan bawa pahala sembahyang saja tuan-tuan puan-puan ni. Dia bukan bawa pahala puasa, pahala zakat sahaja, tidak. Tetapi dalam catatan amalnya itu ada juga tercatat waktu dunia dulu dia pernah memaki hamun orang. Jam, tuan-tuan. Dasar elok lah. Dia bawa juga dalam masa yang sama di celah-celah pahala puasa, pahala sembahyang, pahala. Ada juga yang dia bawa sekali waktu itu pahala memaki orang. Tak cukup dengan hal tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qadhafa hadza. Dia bawa sekali. Bawa apa tuan-tuan? Dalam catatan amalnya itu bab menuduh orang. Pahala tadi cantik dah. Dia bawa pula dosa maki orang, dosa tuduh orang. Tuan-tuan, apa lagi yang dia bawa? Wa akala mala hadza. Makan harta haram pula dah. Makan harta orang. Wah, kacau. Tak sat nampak cantik dah. Wa safaka dama hadza. Dia menumpahkan darah orang. Wa daraba hadza. Dia pukul orang. Ini contoh, misal yang Nabi sebut. Apa yang berlaku sama-sama kita ni. Dengan Allah cantik, tiba-tiba dia ada problem dengan manusia. Ini yang paling kita risau, tuan-tuan. Sebab tak akan selesai hisab, melainkan selesai antara kita dulu. Dan akhirat pula, tuan-tuan, yang paling problem dia akan boleh minta maaf. Lagu mana kita minta maaf pagi raya? Dia tak jadi lagu tu. Dan orang yang kita zalim di dunia pun dia tak mau lagu tu selesai dah. Kalau dunia boleh minta maaf, kalau dunia kita boleh tebus kesalahan kita, kita bayar sesuatu ganti rugi, akhirat orang tu tak mau lagu tu. Yang berlaku di akhirat, kalau berlaku salah silap antara kita dan salah silap tu tak settle, tak selesai di atas muka bumi, akhirat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Pahala yang kita buat, pahala dia rujuk balik. Hak sembahyang kita, hak puasa kita baru-baru ni, hak selama-selama ni, sedekah kita, ulang alik masjid kita, amal baik, apa saja amal baik yang kita himpun untuk bekal sesudah kematian kita. Banyak mana zalim yang kita buat, naya yang kita buat sama-sama kita ni. Orang tak tahu, tuan-tuan, kita aja tahu. Orang dok anggap kita baik, orang dok anggap kita saleh, orang dok anggap kita salihah. Tapi bab sama-sama manusia, kita je tahu. Orang tak cungkir apa yang kita buat sama-sama orang lain ni. Kita je tahu. Renung dulu, tuan-tuan. Tumpang boleh renung jauh. Dan tumpang renungan kita itu boleh bawa sesuatu dalam hidup kita. Selagi nyawa belum melepasi ghargharah, lepas ghargharah, lepas halqum, renung lama mana pun tak ada makna dah. Dia nak selesai lagu mana, tuan-tuan? Kalau salah silap sama-sama kita ni, selesai dia satu cara ni. Kalau tak selesai juga, baru mai cara kedua. Cara pertama lagu mana? Pahala kita. Ni yang kata puasa tak sah ni, yang patut-patut memihak kepada kita. Hak Ramadan baru ni,
sembahyang kita, patut memihak, menolong kita, membantu hisab kita. Tiba-tiba pahala tu pi pada orang yang pernah kita zalim waktu dunia dulu. Dunia dulu tu bila? Lah. Banyak mana salah silap kita dengan orang yang kita tak minta maaf. Banyak mana yang kita tak ambil hak orang yang kita tak kembalikan hak dia. Banyak itulah pahala, tuan-tuan dan puan-puan, pahala kita akan ditransfer pada orang tu. Dipindah milik pada orang yang kita zalim. Maka pahala kita berkurang pada saat itu. Dan mujur kalau pahala tu banyak, ada baki dia. Baki itulah nak guna waktu timbang lagi. Tapi kalau pahala, tuan-tuan, tak banyak waktu dia jumpa dengan Allah Azza wa Jal, waktu hisab tak banyak pahala yang dia bawa. Yang banyak apa dia? Salah silap dia dengan manusia. Ni pahala habis dah ni. Duk tauziah, duk bedak, duk paraid pada orang yang dia buat zalim, buat naya, buat khianat. Tiba-tiba datang lagi orang minta tuntut bela atas diri dia. Ya Allah, dulu dia zalim saya. Ya Allah, dulu dia buka aib saya. Ya Allah, dulu dia kutuk saya. Ya Allah, dulu dia pukul saya. Ya Allah, dulu dia ambil hak saya. Dia makan harta saya. Mentang-mentang saya tak pandai bercakap. Mentang-mentang saya tak pandai berhujah. Mentang-mentang tak ada siapa yang memihak kepada saya, yang sokong saya. Dia ada kabel, dia ada orang yang boleh tolong dia. Akhirnya hak saya jadi hak dia. Saya dinafikan hak. Hari ini ya Allah, saya nak tuntut hak saya. Bila diadili, memang kita salah. Pahala kita tak ada lah masa tu. Habis dah. Berapa orang dah, berapa belas orang dah, berapa puluh orang dah mai tuntut daripada kita. Cara dia nak settle pahala pi kat lepa. Habis pahala, mai lagi orang tuntut bela atas diri kita ni. Waktu tu tuan-tuan, guna kaedah kedua. Apa dia? Dah ada bagi pahala, tak ada dah. Dosa mereka pula. Dosa siapa ni? Orang yang pernah kita zalim. Dipindah pada kita. Tak kenaya, tuan-tuan. Pahala kita patut ada, habis hilang. Patut-patut kita menanggung dosa kita sahaja. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan, kita turut menanggung dosa orang lain. Thumma turiha finnar. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Asal ada harapan untuk masuk syurga Allah, tiba-tiba harapan itu beralih arah untuk melayakkan dia hanya sekadar untuk dihumban ke dalam neraka. Allahu Akbar kabira. Batu merenung, tuan-tuan. Setelah elok hubungan kita sesama, elok hubungan kita ni antara kita dengan Allah. Kita tak mungkir apa yang Allah suruh kita buat, kita buat. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa renung sama. Waktu masih berbaki umur dunia ini, bagaimanakah bentuk hubungan kita sesama kita? Kalau nak naya, tuan-tuan, nak kita buat selama ni, sembahyang tak bawa makna apa-apa di akhirat kelak, puasa tak bawa makna apa di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi kata apa? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi. Itu yang kata tu, bagi pahala dulu. Habis pahala kita pergi ke orang, barulah seorang itu akan menanggung pula dosa orang dalam catatan dia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Biarlah baki hidup kita ni, tuan-tuan, jaga elok-elok.
Kepung elok-elok waktu-waktu yang masih ada ini. Dan biarlah amal yang kita buat ini, amal-amal kebaikan yang kita buat, benar-benar salib, sah jadi milik kita. Jangan kita duk sonok, akhirat tak ada apa. Nah, demikian Quran yang kita baca. Biarlah benar-benar Al-Quran itu membela kita. Waktu dalam doa kita, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu hujjatan lana, membela kami, berhujah bagi pihak kami, peguam bela kepada kami. Jadikan Al-Quran itu ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Dan jangan ya Allah engkau jadikan Al-Quran itu dia tak membela kami, dia tak menolong kami, tapi sebaliknya hujjatan lana, dia mendakwa kami pula. Bukan kami tak baca Quran, bukan tak ada Quran di rumah kami ada. Bukan kami tak khatam Quran dalam Ramadan, kami khatam dalam Ramadan. Tapi akhirat Quran tu dakwa kita. Yang sepatut-patut Quran hujjatan lana, memihak kepada kita, menolong kita, membela kita, membantu hisab kita. Siapa jadi lagu tu tuan-tuan? Dalam suatu riwayat pernah disebut, waktu Quran kembali kepada Allah, la taqumu as-sa'ah hatta yarji'a al-Qur'anu min haitsu nazal. Tidak akan berlaku kiamat melainkan Quran akan kembali pada Allah. Allah tanya, ma baluk, kenapa engkau kembali pada saat ini? Apa yang dah jadi, kata Allah. Bukankah aku hantar kamu kepada umat manusia? Apa jawab Quran? Ya Rabb, minka kharajtu wa ilaika a'ud. Wahai Tuhan, wahai Allah, daripada engkau aku datang, wa ilaika a'ud, dan kepada engkau aku kembali. Utla fala ya'malu bi. Aku hanya dibaca sahaja wahai Allah. Aku hanya dilagu dan ditaranumkan sahaja wahai Allah. Kata Quran, wala ya'malu bi, tetapi apa yang terkandung di dalam aku, kata Al-Quran, tidak diamalkan. Akhir membawa Quran dakwah kita. Duk ada Quran, duk pegang Quran, duk simpan Quran, duk baca Quran, tapi tak beramal apa yang ada dalam Quran itu. Ini pun satu bab juga. Batu renung tuan-tuan, kita bukan kata golongan tak buat baik, kita buat baik, dan kita sentiasa nak buat baik dan sentiasa memperbaiki apa yang kita buat selama ni. Dan kita nak apa yang kita buat ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita duk jaga sahbatai tu, biar terima di sana tu. Tidak tak viral hak pagi raya baru ni tuan-tuan. Hak lupa takbir 5 kali tu. Di mana? Faham ke mana kan? Saya nak pastikan tuan-tuan, sampai amal kita ni sah amal kita. Itulah hak maya raya tu. Hak 7 takbir pada rakaat pertama kan. Hak 5 takbir pula pada rakaat kedua sembahyang sunat hari raya. Hak 5 tu imam lupa buat. Viral tuan-tuan, tuan-tuan pun tahu kan. Dia jadi benda-benda viral ni manusia ni, orang kata netizen apa lagi kan, kira nak komen. Supaya jadi ahli fatwa belakang, hak mana nak cakap apa kan. Nu kata boleh, hak ni kata tak boleh. Serah pada ahli dia sudahlah. Rujuk pada orang yang tahu, selesai masalah. Tapi nak sembang juga kan. Yang sembang tu pun ada di kalangan yang sembang, yang ulah bab ni. Haram pagi raya pun tak pergi sembahyang pun ada. Ya, tapi seronok nak sembang.
Seronok nak ulah apa yang telah berlaku. Pasal apa tuan-tuan? Pasal nak pastikan benda tu elok, sempurna. Tapi setelah benda tu sempurna, tuan-tuan, tiba-tiba dia tak jadi milik kita. Alangkah ruginya. Lain pula tuan-tuan, di kalangan sebahagian manusia memang dia tak beramal saleh. Dia tak kisah babak semayang ni. Orang tak apa semayang bang. Dia tak kisah, dia tak peduli. Bukan kata bang sehari 5 kali, sehari 50 aku macam ni dia kata. Sehari 50 kali bang pun aku macam ni. Apa nak pipi ya? Apa nak semayang? Mainlah Ramadan setahun 14 kali pun, walaupun setahun 12 bulannya. Mainlah setahun 14 kali Ramadan pun, aku lagu ni ya. Hak ni akhirat, hak ni sah dah tuan-tuan. Balui lah cara dia buat tu. Sebab memang dia dah menempa hina untuk akhirat dia. Ni hak buat baik ni, hak kita duk usaha nak buat baik, usaha duduk dalam kelompok golongan orang yang saleh, salehah, usaha nak bawa bekal selepas kematian kita. Allah pun sebut wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan oleh kamu, kata Allah, apa yang kamu nak bawa untuk hari esok tu. Dan kita nak bawa benda tu, dan kita ada benda sesuatu yang kita bawa. Alhamdulillah, tiba-tiba tu dia tuan-tuan. Tu dia tu balik mikir. Dia tak tolong kita pun amal baik kita tu. Tiba-tiba pi ke orang. Walaupun benda tu sah. Sah amal kita. Sah sembahyang kita. Sah puasa kita. Sah bab-bab yang lain. Tapi walaupun sah, rezeki orang. Punca daripada apa? Dosa sesama manusia. Betul kalau dengan Allah, Innahul Ghafur. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau dengan manusia, tuan-tuan, Allah tak akan ampunkan dosa kita melainkan setelah selesai hisab sama-sama kita. Sebab tu sebelum jumpa suasana sebegini, nak pindah amal kita pergi ke orang, pindah amal kita ke orang, tuan-tuan, tumpang sebelum sampai waktu itu, hak mana salah silap. Nabi pesan apa? Falyatahallalhu, minta maaf, minta halal, siap-siap. Tumpang masih nyawa lagi. Tumpang sempat kita selamatkan amal kita lagi. Buatlah segala sesuatu itu. Minta maaf ni bukan pagi raya je tuan-tuan. Ni nak minta maaf pagi raya haji pula. Dah, sedia. Kalau kita rasa kita buat zalim pada orang, buat naya orang, kita terambil hak orang, kembalikan. Apa yang kita ambil itu tak mengkayakan kita sangat pun. Bagi balik pada Tuhan empunya dia. Kalau rasa-rasa nak ambil juga, biarlah kita ambil hak orang kaya 7 keturunan balui. Balui. Padan kena di sana pun. Ni kalau takat ambil kenyang sehari 2, nak teruk di sana, nak teruk di akhirat, tak payah kot. Ikat jauh lah. Perbetulkan perjalanan hidup kita. Perelokkan perjalanan hidup kita. Manusia akan sayang kita. Allah akan sayang kita. Makhluk di langit dan di bumi akan sayang kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, mudah-mudahan sebagai muhasabah setelah berlalunya Ramadan, jaga amal kita untuk 11 bulan yang akan datang. Hasil suatu petanda, isyarat bahawa benar-benar kita menghayati Ramadan yang baru-baru ni. Sebab tu kita boleh hidup dalam suasana ketaatan untuk 11 bulan yang akan datang. Jangan taat itu berlaku sebulan sahaja. Tiba-tiba bila keluar dari Ramadan ni kita kembali pada tabiat sebelum datangnya Ramadan. Jangan. Tapi tunjukkan evidence, tunjukkan bukti bahawa betul-betul kita menerima kedatangan Ramadan baru-baru ini.
dengan penuh harapan untuk jadi hamba Allah. Buktinya 11 bulan yang akan datang bermula bulan ni. Sebelum mudah-mudahannya kita dipertemukan sekali lagi. Amin ya rabbal alamin dengan bulan Ramadan yang akan datang. InsyaAllah. Amin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Saya rasa kadar itu sahaja tuan-tuan dan juga puan-puan. Pengisian kuliah subuh sempena hari pekerja hari ini. Kebetulan cuti. Nah, maka alhamdulillah ada ruang peluang bersama tuan-tuan dan juga puan-puan. Minta maaf kasar bahasa dan sebagainya. Sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Apa yang kita buat selama ini moga-moga kekal jadi milik kita dunia sampai akhirat, dan bukan dunia saja jadi milik kita amal kita ini, tetapi akhirat jadi milik orang. Kita tak reda benda itu berlaku. Oleh itu jagalah hubungan kita dengan Allah dan jagalah hubungan kita sesama kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.